Maka 7 perkara ni siapa yang buat atas muka bumi ni, maka diberikan layanan VVIP, istimewa di padang mahsyar. Dia ada 7 golongan. Sebelum kita mati, maka malaikat Israfil tiup kali pertama, guna dia punya sangkakala tu, trompet dah kata orang. Maka mati semua manusia. Dalam kubur tak terlibat, dia dah mati. Tiup kali pertama, mati semua, termasuk kita mati kok. Sampai masa tu mati semua. Kemudian malaikat Israfil yang sama tiup kali kedua, hidup semula. Bila hidup tu dibangkitkan di satu tempat yang luas, namanya padang mahsyar. Bangun pula dalam keadaan telanjang semua sekali dan belum berkhitan. Maka isteri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha, tanya Nabi. Dia tanya juga, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaan manusia di padang mahsyar dalam keadaan yang bertelanjang itu?" Nabi jawab, mereka tidak sempat tengok, tak sempat tengok kiri kanan, tak sempat. Sebab memikirkan diri masing-masing. Anak tak jumpa ayah, ayah tak jumpa mak. Kalau jumpa pun dia buat tak tahu ya, sebab memikirkan diri masing-masing di padang mahsyar. Bersesak-sesak, kelang kabut, panas. Ramai dibangkitkan sejak Nabi Adam sampailah orang yang terakhir dimatikan besok akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ramai tak? Ramai. Maka pada waktu itulah kita perlu bantuan Allah Ta'ala. Sebab kita ramai sangat ni, maka kita perlukan bantuan Allah, dan kita juga perlukan syafaat Nabi SAW. Maka ada 7 orang ni diberikan layanan istimewa. Allah Ta'ala lindung mereka daripada panas. Di padang mahsyar panas, tuan-tuan sekalian, panas. Maka Allah Ta'ala lindung 7 manusia ni. Dek kerana dekat atas muka bumi ni mereka buat perkara-perkara yang saya akan sebut ni berdasarkan hadis Nabi SAW. Tuan-tuan boleh rebut salah satu ataupun boleh ambil semua. Baik, siapakah orang yang Allah Ta'ala jadikan mereka ni VVIP di padang mahsyar? Yang pertama Nabi sebut dalam hadis yang panjang, iaitu imam yang adil. Imam yang adil ni bukan kita kata dia Perdana Menteri sahaja, bukan. Bukan khalifah, bukan. Itu termasuk. Antara imam yang adil ni antaranya ketua keluarga kita, penghulu di satu tempat, ketua kampung, pegawai daerah, ketua-ketua di banyak-banyak tempat. Itu termasuk dalam imam yang adil. Dia ketua, dia pengerusi penduduk, dia pengerusi JKKK, dia pengerusi KRT, termasuk dalam pemimpin atau imam yang adil. Mereka inilah akan dilindung oleh Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar. Kita ambil contoh tuan-tuan sekalian ya, contoh pemimpin-pemimpin yang adil ini. Saya ambil Umar Abdul Aziz. Kisah ni tuan-tuan dah tahu sangat, tapi orang nak aplikasikan kaedah dia ni susah. Apa dia tuan-tuan sekalian? Apabila Umar Abdul Aziz menjadi pemerintah ketika tu, ni cerita yang atas ya, belum cerita yang bawah-bawah ni. Nak cerita yang atas dulu. Umar Abdul Aziz nak bagi tahu yang dia ni sangat menjaga amanah Tuhan. Bila dia menjadi khalifah, dia masuk pejabat. Mesti ada pejabat waktu tu, cuma tak sama macam pejabat kita, macam Putrajaya ke, mungkin kita tak tahu macam mana pejabat mereka. Masuk pejabat, buat kerja kerajaan. Dia khalifah, pemimpin utama zaman tu. Tengah dia tulis, tak tahu tulis apalah, mestilah menulis kan.
Bincang. Datang anak dia ke dalam pejabat kerajaan zaman tu. Anak masuk. Tuan-tuan nak bagi tahu, imam yang adil, imam yang taat ni, pemimpin yang sangat menjaga amanah ni, sampai tahap anak sampai dia tanya, "Wahai anakku, kau datang ni untuk apa?" "Ayah, aku datang nak bincang hal keluarga kita." "Hal keluarga?" Nampak Umar Abdul Aziz. "Sekejap wahai anakku." "Kenapa ayah?" "Aku nak padamkan lilin kerajaan." Tuan-tuan, dipadamkan. "Kenapa ayah padamkan lilin kerajaan?" "Sebab kau datang bincang hal keluarga yang tak ada mengenai dengan kerajaan. Ni rakyat punya." Sampai tahap tu dibuka lilin rumah, lilin rumah letak belah kanan. Tuan-tuan, kita boleh buat macam tu ke? Kita baru bagi, kita ni kadang-kadang dapat kereta kerajaan untuk urusan rasmi kerajaan sepatutnya kan. Ni contohlah. Contoh tak baik apa? Bawa kereta balik rumah, bawa pergi pasar. Boleh ke? Sepatutnya tak boleh. Tapi benda tu susah nak buat. Maka ulama kata kena istighfar, minta ampun pada Allah. Bawa kereta tu, bawa anak pergi jalan contoh. Terpampang kereta hak kerajaan Malaysia hanya untuk bawa ketika urusan rasmi sahaja. Tapi balik rumah bawa pergi pasar, bawa pergi main kau dengan kawan-kawan contoh kan. Tuan-tuan, benda ni susah nak jaga sebagai orang-orang yang ada jawatan besar ni. Jadi Umar Abdul Aziz sampai tahap tu, jaga amanah Tuhan. Sebab apa? Sebab Nabi dah sebut, pemimpin yang adil. Adil lah dia. Maknanya ini kerajaan punya, kau tak boleh ambil. Kalau kita buka aircon, bincang hal kerajaan, itu aircon kerajaan. Datang anak kita, "Kau jap ya, kenapa ya? Nak tutup aircon." Boleh ke kita macam tu? Susah nak aplikasikan pemimpin macam Umar Abdul Aziz. Susah. Termasuklah ketua keluarga, pemimpin adil, dengan anak-anak adil, dengan isteri adil. Anak-anak sama rata kita kasih sayang, adil lah kan? Adil dengan anak-anak kita kan. Yang ni marah, yang ni kena marah sama. Ni marah, ni bukan kena marah sama. Sebab dua-dua silap. Ni anak pertama buat silap, anak kedua buat silap. Anak kedua tak kena marah, anak pertama marah pula. Tak kena lah macam tu. Tidak adil kepada anak tu. Baik, habisnya ini contoh pertama yang akan Allah Ta'ala lindung tau. Nanti ada bahagian khas tu Allah layan mereka tu. Inilah manusia yang 7 ni. Pemimpin-pemimpin yang bagus ni semua diletak satu tompek. Allah lindung. Tak panas, sejuk ya, tenang. Dikala orang lain bersosak-sosak, mereka ini Allah lindung. Tuan-tuan sekalian, ramai yang sudah jadi ketua-ketua yang baik-baik macam tuan-tuan. Baik. Yang kedua tuan-tuan sekalian, pemuda yang sibuk ibadah pada Allah. Nabi tak sebut yang tua-tua ni, tidak. Yang tua-tua pasti ramai ibadat. Dia tahu sebab dia dah tua, maka dia sentiasa datang masjid, sentiasa dengar ceramah. Tuan-tuan nak cari pemuda datang dengar ceramah susah tuan-tuan sekalian. Carilah mana-mana surau saya pergi pun muda tak ada. Saya pusing banyak tempat tuan-tuan sekalian, alhamdulillah pemuda tak ada. Semua petua. Nampak? Sibuk ibadat. Tuan-tuan sekalian, zaman Nabi ada satu orang yang berkulit hitam, namanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah sampai tahap Nabi bagi tahu kepada Bilal, "Ya Bilal, kau punya nama dah ada dalam syurga dah." Bilal bin Rabah tuan-tuan sekalian, manusia yang diseksa oleh Umayyah bin Khalaf. Kau nak ikut Muhammad, kau ikut aku ikut Muhammad. Maka letak batu diseret atas padang pasir. Bilal bin Rabah
Tanya lagi, kau nak ikut agama Muhammad, ikut agama aku? Muhammad, dia kata, seret lagi. Bilal bin Rabah. Ditanya lagi, kau nak ikut dia, kau ikut aku? Tu yang keluar perkataan ahadun ahad tu. Ahadun ahad, ahadun ahad. Maka Nabi dengar Bilal kena seksa, dia panggil Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, Bilal sedang diseksa. Itu je ayat dia. Dia tak kata suruh bebaskan, tak. Wahai Abu Bakar, Bilal sedang diseksa. Itu je. Abu Bakar faham sangat Nabi cakap macam tu. Maka Abu Bakar terus jumpa Umayyah bin Khalaf. Wahai Umayyah bin Khalaf, aku nak beli kau punya hamba ni. Kau setuju tak dengan apa yang aku tawarkan? Setuju. Bebas. Bilal bin Rabah. Bila dia bebas, dia menjadi Bilal utama di masjid Nabi, bawah Nabi. Dia duduk masjid, azan, dia tukang azan kan. Bila dia naik atas podium, zaman tu tak ada pembesar suara, naik atas podium, suara dia kuat sebab dia kulit hitam ni, suara dia kuat. Sampai suara kuat tu, sampai suara dia di Baitul Ma'mur. Tuan-tuan tahu tak dekat mana Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur ini, kalau tuan-tuan pergi Makkah, tuan-tuan keliling Kaabah kan? Ni Kaabah, ni Kaabah kan? Ni Kaabah kan? Kita tawaf tengah-tengah Kaabah ke atas sampai ke langit, keluar lagi. Atas tu adalah Baitul Ma'mur, di mana malaikat tawaf dekat situ. Tawaf. Suara Bilal bin Rabah bila azan sampai ke sana. Sampai. Tuan-tuan, kenapa sampai? Dua je sebab kenapa sampai. Dua ni kalau kita ada, maknanya amalan kita Allah terima. Dua ni kalau ada. Pertama, ikhlas. Yang kedua, redha Allah. Cari redha Allah. Tuan-tuan kalau buat apa-apa ibadat, ikhlas. Yang kedua, kerana redha Allah. Aku buat ni kerana aku nak cari redha Allah. Allah akan balas pada tuan-tuan segala-galanya. Dia akan balas. Segi kehidupannya, segi berkeluarganya, segi hartanya, Allah akan balas segala-galanya. Bila kita beribadat, pertama ikhlas. Yang kedua, mencari redha Allah. Tiba-tiba pagi tu ada seorang pemuda jumpa Nabi. Ya Rasulullah, boleh tak pagi ni aku nak azan sekejap? Kata Nabi, dah ada Bilal tu. Ya Rasulullah, aku nak azan je. Nabi bila orang minta, Nabi tak pernah tak bagi. Okeylah, pergi jumpa Bilal. Bilal pun bagilah, tuan-tuan sekalian. Pemuda ni nak azan. Tuan-tuan, bila pemuda ni azan, tuan-tuan sekalian, Nabi pun solat bersama sahabat-sahabat, bersama dengan Bilal sekali. Habis sembahyang subuh, datanglah malaikat daripada atas turun. Ya Rasulullah, pagi ni ada sembahyang ke? Ada. Tak dengar azan pun? Sudah. Kata Nabi, itulah, aku dah agak dah ni. Pagi tadi yang azan bukan Bilal. Mesti ada kelompongan kepada pemuda yang azan ni, sebab dia azan nak nama. Memang suara dia sedap semua. Azan sebab nak orang puji suara sedap. Tak sampai. Tengok tuan-tuan sekalian, ikhlas, redha Allah. Tuan-tuan sekalian, Masya Allah, tuan-tuan saya. Anak bagi, artinya ini antara pemuda yang sibuk ibadat antaranya Bilal bin Rabah, tuan-tuan sekalian. Ya Allah, sampai last kali Nabi sebut nama dia sudah berada di dalam syurga. Masya Allah. Kan? Ibadat, wudu batal, ambil balik. Wudu batal, ambil balik. Itu klimaks terakhir yang Nabi sebut kepada Bilal bin Rabah. Sampai masjid kita, surau kita, abadikan nama Bilal di pintu-pintu tempat azan. Bilik Bilal.
Mana Bilal lah? Bilal dah meninggal lama. Betul tak? Nama Bilal tu diabadikan di pintu bilik Bilal. Sebenarnya bukan bilik Bilal, bilik muazzin, tempat azan. Tengok nama Bilal diabadikan. Cik baik tak tulis bilik Bilal bin Rabah. Kalau letak bilik Bilal bin Rabah, Bilal bin Rabah dah tak ada, dah meninggal lama. Tengok artinya barakahnya nama Bilal sampai diletakkan signboard dekat pintu bilik muazzin, bilik Bilal. Imam, bilik imam, betul lah bilik imam, tepatlah bilik imamnya. Patutnya bilik Bilal tu ditulis bilik muazzin. Dalam bahasa Melayu bilik tukang azan, tapi tulis bilik Bilal. Oh tuan-tuan sekalian, hebat. Ini yang pertama, ya Allah akan lindung pemuda ibadat je kerja dia, masya-Allah. Suka ibadat. Lepas subuh tunggu pula waktu syuruk, sembahyang sunat syuruk, isyraq. Pukul 7.30, 7.40, pukul 8 tunggu pula sembahyang duha 8 rakaat. Dia suka ibadat, suka. Nak tunggu pula zuhur, sebab apa? Nak buat qabliyatan 4 rakaat zuhur. Lepas tu nak buat pula 4 rakaat ba'diyatan zuhur. Suka ibadat. Sampai waktu maghrib, sampai isyak. Tidur, niat, ya Allah, aku nak bangun pukul 3. Kenapa? Tahajud. 8 rakaat lagi. Tutup dengan witir 3 rakaat, 11 dekat situ. Inilah pemuda yang sibuk nak ibadat. Allah akan lindung dia ni. Maknanya kalau tuan-tuan ibadat, masuk juga. Sebab tuan-tuan ibadat juga. Ini sebut pemuda yang sibuk dengan dunia, boleh nak ibadat. Cuba tuan-tuan bayang tuan-tuan waktu muda macam mana. Saya juga pernah muda dulu, umur 18 sampai umur 35. Ya Allah, hai. Kelang kabut. Ada masa nak qabliyatan zuhur ni tak ada. Sembahyang duha jam tak ada lah. Kerja je kan. Malam tidur pukul 3 bangun koncing sahaja. Tak ada ibadat dah. Baru-baru ni ialah insaf sedikit. Dah tua-tua baru. Dah tua. Ni sebab pemuda. Dah tua barulah nak gagahkan diri bangun. Bukan tuan-tuan, saya ni. Tuan-tuan ada sejarah masing-masing. Jangan cerita ke orang. Adalah sejarah masing-masing. Yang ketiga, ya Allah lindung VIP ni. Lelaki hatinya tergantung dengan masjid. Tergantung. Artinya datang subuh, keluar hatinya berkata-kata, aku nak datang balik zuhur. Masya-Allah. Walaupun pergi kerja, aku nak datang zuhur ni. Keluar sembahyang zuhur, aku nak datang balik zuhur asar. Tergantung dengan masjid. Suka datang masjid. Macam kisah zaman Nabi, ada perempuan kulit hitam. Kulit hitam ni mungkin power agak Bila Rabah kulit hitam, perempuan ni kulit hitam. Nabi datang satu masjid ni. Nabi puji masjid tu sebab masjid tu bersih sangat. Maka ditanya Nabi kepada AJK masjid, kenapa bersih sangat masjid ni? Rupa-rupanya perempuan kulit hitam ni yang bersihkan every day. Kilat masjid tu. Kilat, bersih. Tuan-tuan sekalian, sebab dia suka datang masjid. Selain semayang, dia datang juga bersihkan masjid. Siapa perempuan ni? Perempuan kulit hitam, negro lah lebih kurang. Tahun depannya Nabi datang balik masjid yang sama. Tengok-tengok masjid tu kotor pula. Kotor. Nabi panggil AJK masjid. Kenapa kotor? Ya Rasulullah, dulu ada seorang perempuan hitam yang bersihkan masjid ni. Mana pergi perempuan ni? Ya Rasulullah, dia sudah meninggal dunia. Mana kubur dia? Kata Nabi. Tunjukkan. Nabi pun pergi bersama dengan AJK masjid. Pergi. Sampai kat kubur, Nabi bagi tahu kepada AJK masjid, perempuan ini bersamaku dalam syurga. Ya Allah. Untung sangatlah siapa yang jaga masjid ni sungguh. Untung bona siapa yang jadi siak ni sungguh. Siak ni tuan-tuan sekalian, kalau dia betul-betul gunakan dia punya jawatan dia tu, dia boleh bersama Nabi dalam syurga.
Dia gunakan diri dia tu untuk membersihkan masjid. Mungkin advance kerja sikit mungkin, walaupun dibayar alam tak apalah, itu memang dia dapat. Bersihkan, ambil peluang tambah pahala, tuan-tuan sekalian. Siap ni sebab kunci dia pegang. Dia boleh buka awal, dia boleh buka ekon, dia boleh bentang sejadah. Dia orang pertama bersihkan tandas, contoh. Masya Allah. Sama dengan perempuan kulit hitam tadi, dia perempuan. Maknanya orang yang jaga masjid ni ditakdirkan dia dipilih jaga masjid. Siapa dia ni? Nazir sampai ke bawah, termasuk EJK, termasuk ketua muslimat, termasuk ketua pemuda masjid, dan imam bilad dan sebagainya. Termasuk dalam yang kata Nabi perempuan yang ahli syurga ni. Sebab apa? Tergantung dengan masjid. Nak bagi tahu. Tapi bila orang bagi orang dah pilih dia, kalau dia tak gunakan kebaikan itu, rugilah. Kan? Dia dicalonkan jadi siap masjid. Aku tak nak lah, aku tak layak, tak apalah. Kita ni dapat siap pun siap lah, ambil. Tuan-tuan, perlu ke sijil yang berjela-jela nak ke syurga jadi siap? Tak perlu sijil berjela-jela. Tidak. Tak perlu sijil, tuan-tuan sekalian. Walaupun orang sekarang ni suka tunjuk sijil, tak perlu sijil nak ke syurga tu. Tuan-tuan ikut macam perempuan negro ni aja. Bersihkan masjid ikhlas, kan? Sampai tahap Nabi kata, orang ni bersama aku dalam syurga. Settle. Ini Allah Ta'ala jadikan mereka yang nombor 3 lelaki ini yang tergantung pada masjid. Allah lindung daripada panas tu. Tuan-tuan, panas tu tak boleh cerita pada masyarakat lah. Panas orang bersosak-sosak pula, Allah lindung. Rebut tuan-tuan sekalian. Dan syukur masjid, syukur terpaut. Yang keempat, tuan-tuan sekalian, bertemu dan berpisah kerana Allah. Kita bertemu manusia kerana Allah, berpisah juga kerana Allah. Tuan-tuan, kenapa Allah lindung mereka yang nombor 4 ni? Tuan-tuan, ada orang bertemu bagus, berpisah meraung-raung, sedih bonalah, tak boleh terima lah. Maksud dia bertemu ni mesti kerana Allah, bukan kerana nak dapatkan projek, bukan. Nak dapatkan sesuatu, bukan. Bertemu manusia ni kerana Allah. Allah nilai dia. Dia susah, kita ziarah. Dia senang, kita ziarah. Ada manusia bila dia susah, lari dia. Dah susah, orang ni sakit teruk, kita lari daripada dia. Nampak? Ini bukan kerana Allah. Kerana apa? Mesti ada kerana sesuatu. Bila dia kaya, kita rapat dengan dia. Bila dia dah jatuh miskin, kita lari daripada dia. Ini bukan kerana Allah. Mesti bertemu kerana Allah, kita berpisah dengan dia kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini bukan mudah ni. Manusia lupa daratan kadang-kadang. Kan, time senang je jumpa aku, time susah jenguk pun tidak. Kadang-kadang manusia cakap macam tu kan. Manusia ni memang macam tu. Tapi Allah Ta'ala bagi tahu kenikmatan itu. Apabila manusia boleh bertemu dia kerana Allah, berpisah juga kerana Allah, maka Allah lindung. Lindung daripada panih di padang mahsyar. VVIP tempat khas. Bawa sampai ke syurga. Masya Allah. Baik, yang kelima, teman-teman sekalian. Ini lelaki juga. Lelaki juga, tuan-tuan. Sebab lelaki ni dia punya syarat ke syurga ni payah. Banyak alangan lelaki ke syurga ni. Banyak alangan. Maka Allah Ta'ala bagi tawaran ini. Nombor 5, seorang lelaki, saya ke, ustaz mana-mana, tuan guru, sesiapa saja yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang cantik satu, yang kaya, keturunan bagus, pangkat ada, ajak zina, ajak kan, datang ke tempat kita, ajak berzina. Tuan-tuan, iman kita ni kita boleh sebut dalam masjid, iman kita kuat lagi dalam masjid, tak masalah. Tapi bila keluar daripada masjid, banyak pancaroba. Kita bayangkan kalau kita tengah duduk-duduk dekat taman-taman, datang perempuan, tiba-tiba dibuka baju bogel tu. Apa agak kita ni, agak-agak lah.
Kita iman kuat, kita akan lari ataupun kita terkejut mungkin ataupun tengok sekejap, lain macamnya iman kita ni nipis tuan sekalian. Kan, maknanya ajak berzina, lepas tu kita sebut dekat dia, minta maaf, aku tak boleh berzina dengan kau sebab aku takut dengan Allah. Tuan-tuan, dia sebut macam tu tu. Dia boleh sebut bahawasanya minta maaf, perbuatan yang kau buat ni haram, aku takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, zaman ni zaman yang penuh cabaran, bukan mudah. Kan? Tu sebabnya bila kita tengok anak nak kahwin tuan-tuan, kita logo 99% logo sekejap. Bila anak kita kahwin, ayah ni logo 99.9%. Sebab apa? Kejadian nak berzina dengan dia tu macam dah tak ada, sebab dah sah dengan dia ni. Dengan orang lain wallahu alam, dengan dia tu sebab dia sama-sama couple kahwin, logo tu tuan sekalian, logo. Cuma ke arah kahwin itulah memakan cabaran yang besar. Kan? Contoh, lelaki jumpa mak perempuan, nak kahwin dengan anak pakcik boleh tak? Boleh. Pakcik nak torang-torang ni, berapa nak bagi hantaran dengan anak pakcik ni? RM10,000. Kau ada duit tak RM10,000? Tak ada. Setahun lah kita ikat, kau kumpul. Setahun itulah cabarannya. Masya Allah. Setahun itu, kawan saya teman-teman sekalian, dia ada adik perempuan, mak ayah dah meninggal, dia ustaz, ada adik perempuan. Datang lelaki jumpa abang kepada adik. Datang, ni kawan saya cerita ni kat saya, adik nak kahwin, datang lelaki. Bang, saya datang ni nak sunting adik abang ni. Dia tanya, kau nak kahwin bila? Dia tak ada, bang, aku tanya kau nak kahwin bila, bukan tanya duit. Kawan saya, lagi cepat lagi bagus. Okey, tahun bulan depan kahwin, senang. Duit, aku tanya duit ke tidak? Abang kawan saya tu marah semua tu. Marah dia. Dia tak tanya duit dia. Dia tanya kau nak kahwin bila ya? Sebab apa? Dia fikir juga takkan nak free. Tak, aku tak tanya duit pun. Tak tanya. Maknanya adik dia tak ada apa-apa pun. Kahwin tahu, tak ada kata 5,000, tak ada. Sebab apa? Nak menyelamatkan adik daripada berzina dengan lelaki. Kawan saya ni baguslah. Saya kata kalau dapat, baguslah dia. Habis tu kenduri macam mana? Aku tanya kenduri ke kat kau ni? Tanya balik. Jangan tanya bab-bab tu. Itu tanggungjawab aku, kata abang dia. Tuan-tuan, kalau macam ni sondang tuan-tuan sekalian, sonang cerita. Sebab kita nak menghalalkan hubungan tu. Kita tak nak berlakunya rosak keturunan. Berzina ni tuan-tuan sekalian, rosak keturunan tau. Jangan main-main. Arak minum rosak dia je, tapi zina rosak keturunan. Ni saya jumpa kawan saya bagus kan. Jadi saya cuba buat macam dia besok. Maknanya bagi mudah lah kan. Tapi orang ikut trend lah kan. Pertama nak pergi dewan yang paling mahal, poning mak ayah. Berapa ni? 30,000. Poning mak ayah nak cari. Anak nak trend itu. Anak nak macam ini, ikut je lah. Tapi setahun ikat, 2 tahun ikat. Kan? Baik. Itu habis yang berlima. Yang keenam, VVIP yang keenam yang Allah lindung tuan sekalian. Kita rebut. Sedekah yang diberi dan disembunyikan. Sampai dia pun tak tahu bila dia sedekah, amount berapa dia pun tak tahu. Dia sedekah tu sampai dia tak tahu bila aku sedekah, aku tak ingat lah. Sampai tahap tu. Dan bila dia sedekah, dia tak tahu berapa dia bagi. Dia ambil bagi. Tuan-tuan, nombor 6 ni sedekah yang sembunyi-sembunyi tuan-tuan sekalian. Semua orang boleh buat. Semua orang buat. Cuma nak bagi tahu, sedekah yang bagus, sedekah yang setiap hari, yang bukan dikumpul, dia sedekah pada hari tu je. Contoh
bulan Januari ada 30 hari. Kita sumbang RM30 hari pertama dalam bulan Januari. Lepas tu tak sumbang. Tu tak kata hari-hari. Dia mesti hari-hari. Dia tak boleh kata aku sumbang sebulan RM30 hari pertama 1 Januari. Tak kono. Dia mesti hari-hari. Contoh, tuan bawa RM1 sedekah subuh. Pap. Bawa jadi. Dan sedekah subuh pula, kena ingat kita semua, sedekah subuh ni dia bermula bila sedekah subuh ni? Apabila azan dikumandangkan. Azan saja bermula sedekah subuh. Bila tamatnya? Tamat ketika masuk waktu syuruk. Selepas syuruk bukan lagi sedekah subuh. Habis. Timetable, dia punya time frame dia tu sekejap je, lebih kurang 50 minit saja atau sejam. Kita berlumba-lumba sedekah, sembunyikan, tak bagi tahu orang, sonyap-sonyap saja. Macam kawan saya dia bagi tahu, dia bagi tahu kita, dia cerita dia tu tak menggambarkan dia riak, dia cuma bagi tahu, aku ni sedekah bukan kat surau sebab tak sampai nak pergi surau. Aku setiap pagi lepas azan subuh aku akan buka Maybank to you, dia kata. Dia akan transfer ikut kehendak dia. Hari-hari RM5 ke dompet ni. Selasa RM2 ke dompet ni. Rabu RM3. Dia transfer Maybank tu, dia sebut saya. Tapi dia buat sedekah subuh. Itu dia situ. Reference sedekah subuh. Reference. Allah kira tak? Allah kira. Dan itu termasuk sedekah tersembunyi. Allah lindung kita, tuan-tuan sekalian. VVIP ni. Dan yang terakhir, Allah Ta'ala bantu kita oleh kerana kita ni atas muka bumi, tuan-tuan sekalian, sangat mencari akhirat. Nombor 7, tuan-tuan sekalian, seorang yang berzikir sendiri, bukan ramai-ramai ya, ramai yang tu lain. Berzikir sendiri, duduk seorang-seorang zikir sendiri, tak kira bila lah, meleleh air mata. Meleleh air mata, nangis, meleleh. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam hadis disebut meleleh air mata ni sebab apa? Bukan sebab lain, bukan sebab mak meninggal, bukan sebab duit tak ada, bukan. Nak dapatkan zikir sendiri, dia biasanya zikir sendiri ni malam, tengah-tengah malam kan, tengah-tengah malam lah boleh keluar air mata. Zikir siang susah nak keluar air mata ni. Maka ulama kata zikir sendiri ni meleleh air mata kerana mengenangkan banyaknya dosa kita. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah. Nangis rasanya. Kan? Duduk bilik, tutup pintu. Kan? Baik kejut bini. Bangun bilik kau bilik lain. Jangan sama-sama. Nanti dia tak ngam. Duduk sebelah. Zikir dan sekalian kena, ya Allah dosa banyak, ya Allah dosa aku dengan perempuan dulu banyak zaman muda dulu kan. Dosa dengan perempuan, dosa dengan kawan-kawan, dosa dengan Allah Ta'ala, ya Allah aku dulu, ya Allah tahu ya Allah. Nangis tu. Ya Allah kau ampunkan dosaku, ya Allah, nangis kan. Astagfirullahalazim. Dalam rumah kita kan, kita pandai-pandai lah. Kalau kat luar kita tak boleh macam tu kan. Kat rumah, dalam bilik tutup bilik, lampu sama-sama sikit agak, buka kipas sikit, sembahyang tahajud, lepas tu bermunajat. Itu nama munajat tu, zikir kan. Nangis kita mengenangkan kita punya dosa-dosa yang lalu. Okey, inilah antara 7 VVIP yang Allah Ta'ala lindung kita di padang mahsyar. Sama-sama kita doa supaya kita termasuk dalam ketujuh ini atau salah satunya. Jadi kita sama-sama ambil iktibar. Kita doa sikit insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami,
dosa kedua ibu bapa kami, dosa isteri dan suami kami, anak-anak kami ya Allah. Ampunkan dosa juga ya Allah, adik-beradik kami, ipar dua kami ya Allah, atuk nenek kami, makcik pakcik kami. Ampunkan dosa jiran-jiran kami ya Allah. Ampunkan dosa ya Allah orang kampung ini ya Allah. Ampunkan dosa komuniti di taman-taman ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau berkatilah hidup kami, mak ayah kami, isteri anak-anak kami, jiran-jiran kami, adik-adik kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, matikan kami mati yang baik ya Allah. Kami mohon ya Allah jangan mati-mati yang buruk ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau beri kami kejayaan di dunia dan kejayaan di akhirat, dan jauhkan kami daripada azab api neraka ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya,